tengoklah kalau tengok pada pagar chalet-chalet yang ada ni, dia bersambung dengan lautan dan dia open sea dia. Sebelum kita pergi taman, Bancik terlihat ada satu kawasan yang cantik juga untuk ditunjuk kepada semua sahabat-sahabat dan menjadi kenangan buat Bancik juga sebenarnya. Satu taman yang tiba-tiba je Bancik nampak, jadi Bancik singgah. Okay, Alhamdulillah, semalam selepas terjunan Bancik balik. Biasalah kita dah tunjuk keadaan malam susah sikit sebab Bancik memakai GoPro. Ni Bancik pagi-pagi ni Bancik bangun sambung balik vlogging untuk semua. InsyaAllah sekarang ni baru lepas waktu subuh. Semalam matahari terbenam sebelah kota Mesir ataupun bandar benua ataupun negara Mesir. InsyaAllah hari ni matahari terbit pagi ni daripada negara Arab Saudi. Itulah indahnya ciptaan Allah SWT. Okay, jom. Suara pun dah tak ada. Bukan tak ada suara sebenarnya, bangun pagi-pagi kan. Okay, ni hotel Bancik belakang. Simple saja. Hotel pun hotel murah, bukan hotel mahal sangat. Kita pun nak review hotel, InsyaAllah boleh sebenarnya. Sebab hotel sini konsep dia sama. Biasanya ada sofa, dia ada ruang tamu dan juga bilik dia berasingan. Seperti Bancik review dekat Al-Wash hari tu. Okay, jom kat sini view di depan hotel Bancik. Betapa amannya kampung ni ataupun bandar ni. Memang simple. Memang daripada Bancik sampai ke akhir tak pernah jam. Dia kota kecil ya. Dan depan kita tu adalah Masjid Ar-Raji. Okey, jom kita bawa pusing-pusing. Ada satu kawasan tu yang sebab itu yang Bancik nak sangat tunjuk kat semua. Memang cantik, memang menarik. Semalam kita nampak pantai, tapi hari ni Bancik nak bawa tengok keindahan bukit di Haqqal ini. Okey, jom bersama-sama dengan Bancik live. Seperti biasalah kalau dekat sini pagi-pagi kita cari kopi. Kita cari, sebenarnya kopi ni minuman tengah hari atau petang. Pagi-pagi ni kita kena minum jus. Tapi biasalah kita orang Malaysia dah terbiasa dengan minum kopi pagi-pagi. Kita cari kopi dulu pagi-pagi. Kejap lagi kita sampai. Dia sebenarnya boleh walking distance je daripada hotel. Tapi sebabkan hari ni Bancik akan sambung perjalanan yang cukup jauh kan. Bancik tak tahu Bancik ke arah mana lagi, antara terus balik Mekah ataupun kita singgah dekat mana-mana. Kita tengok pada keadaan, pada tengok tayar bergolek. InsyaAllah doakan perjalanan Bancik sebentar nanti InsyaAllah supaya boleh sampai dengan selamat tempat arah yang dituju. Bancik bersorangan lagi pagi-pagi ni. Kita biarkan anak tidur supaya dia tak adalah terkejut nanti kita nak berjalan jauh, InsyaAllah. Ini dah kawasan bandar dia. Kawasan bandar yang kecil tetapi dikelilingi oleh bukit sebenarnya. Okay, kat atas tu dia ada tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah. Semalam sebenarnya dia berlampu, tapi sebabkan Bancik keletihan semalam dan Bancik rekod semalam di tepi pantai sampai habis bateri. Jadi selepas Bancik charge bateri Bancik, tak jadilah untuk Bancik turun kembali. Tapi tak apa, kita boleh tunjuk di siang hari lah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah satu kebanggaan yang Bancik rata-rata bila Bancik membusing di Arab Saudi. Itulah perkataan yang biasa ditunjukkan. Disebabkan paling utama sebenarnya sebabkan bendera Arab Saudi itulah lambang dia orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay,
Banci nak pergi lagi dekat bukit ni. Tak adalah lagi dekat, cuma view dia, viewpoint dia, InsyaAllah untuk anda semua. Okay, angin dah bermula kuat atau angin dah bermula laju. Mungkin kerana ni sekarang ni musim panas. Banci tak tahu kalau masa musim sejuk ataupun musim-musim yang lain angin kuat ke tidak. Tapi Alhamdulillah kalau semalam Banci ambil daripada bawah sana daripada area bawah sana, area pantai. Hari ni Banci bawa di atas bukit melihat matahari terbit, iaitu sunrise, InsyaAllah. Tapi sunrise dia dah naik dah sebenarnya, dah waktu subuh. Tapi disebabkan kita terhalang oleh bukit, jadi kita kena tunggu sekejap, InsyaAllah. Okay, kita tengoklah keindahan. Bukit-bukit dah mula menerangi, diterangi oleh matahari. Keindahannya, dan banyak kapal-kapal kontena sekarang ni berada di tengah-tengah lautan. Tapi di hujung sana sebenarnya bukan negara Arab Saudi, tetapi negara Mesir. Dia ada juga perkampungan di sana. Tapi dekat Arab Saudi ni kita tak boleh ada feri ataupun tak boleh ada kapal untuk pergi ke Mesir. Hanya boleh naik daripada Jordan, InsyaAllah. Okay, inilah bukitnya sebelum matahari naik betul-betul tinggi. Okay, Banci nak tunjuk sekejap lah keindahan dia. Banci tak boleh gambarkan sebenarnya dalam video, sebabkan video limited. Tapi kalau boleh, Banci ambil yang terbaik untuk anda semua, InsyaAllah. Okay, setelah melayan matahari terbit, matahari dah mula menyinar di belakang Banci. Sambil-sambil kita minum kopi dengan angin pantai yang kuat. Alhamdulillah, itulah nikmat yang Allah bagi kepada Banci. Walaupun perjalanan 1112 km, lebih kurang 1200 km, Banci buat 2 hari perjalanan, bukannya 1 hari. Boleh je buat 1 hari, tapi kita nak menikmati kebesaran Allah, kita kena slow and steady. InsyaAllah Banci akan bawa pergi ke hotel mewah dekat bawah. Hotel lepas ni Banci akan bawa ke hotel mewah di tepi pantai. Tapi tak adalah kita masuk, kita just tengok macam mana keindahan dia. Dan inilah pemandangan yang Banci nak tunjuk sambil-sambil minum kopi. Memang nikmat, InsyaAllah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita jangan pelik jangan pelik. Satu lagi Banci nak tunjuk, dekat Saudi ataupun dekat sebelah Arab Saudi, tak banyak kapal-kapal kontena dan juga lori-lori kontena dekat sini. Disebabkan di Al-Hakal ni dia tak ada pelabuhan. Memang sengaja Arab Saudi kot tak buat pelabuhan kat sini. Semua pelabuhan tertumpu dekat NEOM, iaitu projek terbaru. Sebenarnya Dura kawasan tu, tapi dia upgrade nama baru NEOM sebab ada projek yang mega dekat situ. Kat situlah pelabuhan yang Arab Saudi paling terdekat lah. Dan kira-kira daripada NEOM ke sini kira-kira 1.5 jam saja. Memang jalan pun memang cantik, berbukit-bukit. Okay, Banci akan menuju ke tepi pantai. Semalam kita tengok tempat taman. Hari ni kita nak tengok dekat kawasan hotel-hotel mewah, InsyaAllah. Ni signboard Jordan menuju straight. Tapi kita akan masuk ke kiri, InsyaAllah. Sebelum kita pergi taman, Banci terlihat ada satu kawasan yang cantik juga untuk ditunjuk kepada semua sahabat-sahabat, dan menjadi kenangan buat Banci juga sebenarnya.
satu taman yang tiba-tiba je banci nampak. Jadi banci singgah. Alhamdulillah kita boleh tengok lah keindahan sebentar lagi. Ni adalah kasemnya. Kalau malam cukup mewah kot ataupun cukup meriah. Cuma siang hari ni kawasan orang berjoging, orang bersenam. Ni adalah di tengah-tengah taman ni. Dia ada satu simbolik laut, iaitu Hakal, dia punya nama tempat dia. Dan juga dengan kerang-kerang dengan siput, dengan sotong lah, sotong gurita. Okay, dia buat macam sungai-sungai di lautan. InsyaAllah kejap lagi kita tengok kat sana. Ada beberapa jambatan untuk sampai ke tepi pantai. Okay, sama juga pantai dia berbatu, bukan berpasir. Kita boleh lihat burung sedang mencari ikan di lautan, mencari rezeki di pagi hari. Kita boleh melihat dekat sikit dengan negara Mesir, iaitu Egypt. Nampak? Dah turun dah ambil. Tak tahu dapat ke tidak. Itulah keindahan yang kita boleh lihat pagi-pagi ni di sini, insya-Allah. Dan belakang kita adalah kawasan taman yang cukup indah untuk kita berrekreasi ataupun bersenam ataupun bersama anak-anak, insya-Allah. Okay, apa yang satu lagi yang banci suka tentang Arab Saudi ni, ataupun di mana-mana kota, ataupun ni sendirilah kawasan sempadan. Kawasan sempadan banyak tempat larangan bergambar sebenarnya, tapi banci tak nampak pun aset-aset dia orang, aset-aset ketenteraan. Dia tak tunjuk. Biasanya kalau kem-kem tentera ataupun kem-kem askar, dia memang sorok. Dia orang punya aset, memang pagar cukup tinggi. Dekat airport, lapangan terbang tentera pun kita tak nampak jet-jet pejuang je. Kita tak tahu mana dia sorok. Tapi tak apa, itu namanya, dia tahu kekuatan dia. Dia tak payah tunjuk kekuatan ketenteraan dia, tetapi dia macam welcome. Macam welcome supaya tak nampak lah. Biasanya kalau kita tengok peralatan tentera semua, kita rasa macam takut sikit lah. Tapi untuk Arab Saudi, memang diorang memang tak tunjuk pun kekuatan diorang. Berbeza dengan bila banci masuk ke Jordan hari tu, jet pejuang pun terus nampak. Jadi tak tahu, itu adalah masing-masing punya negara. Kalau nak tunjuk, kalau tak nak tunjuk. Tak nak tunjuk pun tak apa. Tapi kita tahulah kekuatan Arab Saudi ni bukan calak-calak kekuatan tentera dia. Kalau kita tengok dekat tepi pantai pun, kita tak akan nampak Coast Guard ataupun kapal-kapal laut diorang, walaupun ni berada di sempadan. Kita dah sampai dah kawasan hotel-hotel mewah ataupun chalet-chalet di tepi lautan ataupun di tepi pantai. Inilah chalet-chalet dia orang. Tak tahu sebab chalet, kebanyakannya chalet ni dia private. Dia bersambung dengan apa ni, dengan laut. Jadi dia ada tempat private sendirilah untuk menikmati ataupun untuk bermandi-mandi. Tengok bersambung semua. Berpagar dia biasanya dia akan bersambung. Dia akan teruslah ke laut. Katanya dia ada kolam renang, biasanya setiap individu. Sini dia tak megah dengan hotel-hotel yang 5 star ataupun bangunan yang tinggi. Sebab culture orang Arab Saudi sendiri sukakan privacy. Sebab dia orang bernikah, dia orang bertutup lituk. Jadi dia orang nakkan privacy, dia orang nakkan ahli keluarga dia orang je melihat aurat. Jadi semuanya bersambung dengan laut dan kita akan rasa lebih aman lah. Dan orang tak boleh pergi pun dekat kita punya chalet ataupun dia macam individu sampai ke pagar. Biasanya itulah kebiasaan yang ada di Arab Saudi kebanyakannya. Okay, kita pun dah, ni semua memang
kita boleh telefon je. Bancik dah tanya harga lebih kurang 800 rial ke 2000 rial satu malam. Tapi kita nampak macam mahal sebenarnya. Tapi bila kita pergi bersama-sama dengan ahli keluarga beramai-ramai, sebabkan dia biasanya ada ruang tamu yang besar, ada tempat barbecue, ada tempat semua, dapur pun ada. Dan yang paling penting, kebiasaannya dia orang ada 3-4 bilik, paling kurang pun 2 bilik dalam satu bangunan ni. InsyaAllah. Kita pun dapat tengok luar je lah, sebab dalam memang berdinding sampai hujung. Dinding ni sampai ke tengah laut sikit. Supaya tengok, Bancik nak tunjuk pun susah juga ni. Bancik boleh je pergi ketuk pintu, tapi kita pagi-pagi ni kan, pekerja dia pun dah tak bangun tidur lagi ke, baru lepas subuh baru tidur, kita tak tahu. Sebab kehidupan di kota Arab Saudi ataupun kota Mekah, mana-manalah di Arab Saudi, malam adalah kehidupan, siang adalah ketiduran. Okay, mungkin tadi Banci tak berapa clear kan, sebab kita bergerak tadi kenderaan. Banci explain balik. Kita tengoklah, kalau tengok pada pagar sele-sele yang ada ni, dia bersambung dengan lautan dan dia open sea. Dia pagar, tepi pagar sahaja yang ada ada tepi sahaja ada dinding, tetapi sebelah laut tak ada dinding. Itu yang maksud Banci yang mengatakan kat sini dia ada private beach. Kalau kita sewa 800 ke 2000 rial, kita ada private beach kita sendirilah. Jadi bebaslah untuk ahli keluarga kita untuk biasalah. Kalau kaum hawa ni kalau nak berenang di pantai, takkan kita nak suruh diorang pakai abaya. Jadi lebih selamat lah, insya-Allah. Okey, kita pun rasanya dah lama Bancik review pasal Al-Hakal ni. Ni adalah sempadan Mesir. Sempadan Mesir. Dan dekat sini adalah boleh free diving. Kalau siapa-siapa ada lesen diving, boleh pergi ke tempat dia. Ada satu kawasan ataupun satu resort yang sediakan diving center. Kalau siapa-siapa ada lesen, boleh dive, InsyaAllah lawa. Kalau kita tengok kat tepi-tepi ni pun, kita tengok kalau diving ni dia nak yang berbatu karang. Kita nak tengok kehidupan di dasar laut. Okay, InsyaAllah kita bertemu lagi di vlog yang akan datang. Bancik pun nak balik berehat. Kejap lagi Bancik akan menempuh perjalanan yang cukup panjang juga. Tak tahu berapa jam lagi hari ni untuk balik ke kota Mekah, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bancik berharap vlog kali ini dapat memberi gambaran Arab Saudi selain pada kota Mekah dan Madinah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas. Cok. Sebelum kita akhiri, Bancik baru perasan dan Bancik tak pernah review lagi. Ini adalah kawasan yang berpasir. Memang dia letak pasir kot. Dan ada pelampung kat tengah-tengah ni. Ini adalah kawasan yang selamat untuk mandi. Dia bawa, boleh buat macam ni. Macam kita lah di Pulau Tioman, dia ada kawasan yang kita boleh mandi dengan selamat. Bancik tak boleh turun bawah sebab ramai sebelah sana yang mandi. Jadi biasalah, takut nanti terhalang apabila kita pegang kamera ni menunjukkan dia orang tengah mandi. Tapi perempuan tak adalah. Biasanya lelaki yang berseluar pendek sahaja. InsyaAllah. Ni hujung ni tengah memancing. Ni lagi hotel-hotel mewah yang baru nak dibina. Depan tu teratur sikit lah. Yang depan ni warna kuning. Kat sini lebih teratur sikit. Daripada sana tu banyak yang individu. Yang ni banyak yang group. Dia panggil grouping lah. Tengok semua bersambung dengan laut. Semua berpagar-pagar. Pagar yang lain, grup yang lain, hotel grup yang lain.